Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 2020 Mac 2021. Kegiatan rasuah dalam Polis Diraja Malaysia amat berleluasa satu ketika dulu sehingga ada ketua polis negara sebelum ini menerima wang daripada sindiket jenayah. Pendedahan itu dibuat oleh Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badaw pada hari ini. Saya nak beritahu dengan mereka, ya, kumpulan ini tadi, ya, PDRM ni bukan saya punya. Kepunyaan negara ni. Budaya-budaya yang tidak baik ini, saya minta pegawai-pegawai saya hentikan, putuskan. Bukan rantaian COVID-19 saja. Ni budaya yang mengambil duit daripada bawah, bawa ke atas. Untuk saya. Sampai pegawai-pegawai di bawah pun takut nak ambil tindakan. Kerana apa? IGP nak. Ini berlaku dulu. Katanya ada pegawai-pegawai tinggi polis yang telah bersara turut menggunakan kedudukan sebelumnya untuk meminta pelbagai perkara daripada pegawai yang bertugas. Terdahulu beliau memberi jaminan bahawa isu kartel dalam kalangan pegawai polis akan dapat ditangani pihaknya tanpa perlu membuat laporan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis. Anda boleh dapatkan akses tanpa had ke artikel Malaysia Kini di web dan aplikasi dengan membuat langganan pada pautan yang kami sertakan di bawah. Berita seterusnya, bekas adun air putih Wan Ahmad Nizam Wan Abdul Hamid menafikan dakwaan telah mencabul isteri rakan baiknya. Ini susulan laporan polis individu yang didakwa menjadi mangsa. Memetik laporan utusan Malaysia, Wan Ahmad Nizam berkata dia juga tidak pernah bermalam di rumah pengadu. Beliau turut mengaitkan dakwaan cabul itu dengan pergaduhan berkaitan isu hutang di mana pengadu telah mencederakannya ketika datang ke rumah. Katanya lagi pengadu turut mengugut membuat cerita yang memalukan. Wan Ahmad Nizam berkata laporan polis mengenai dakwaan pukul itu telah dibuat di Balai Polis Cukai. Berkaitan dakwaan cabul, pihaknya menyerahkan kepada peguam untuk tindakan lanjut. Syarikat Prolintas mengesahkan satu daripada komponen kren gantry terjatuh di tapak pembinaannya lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang pada pagi ini. Malangnya, 3 mangsa telah disahkan maut dalam kejadian tersebut. Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur telah menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.45 pagi dan mengerahkan 25 anggota ke lokasi kemalangan. Komponen kren itu jatuh menghempap sebuah kereta Pro 2 Beza menyebabkan seorang pemandu warga tempatan cedera parah. 3 daripada mangsa yang maut adalah pekerja warga negara Cina yang mengusahakan projek pembinaan itu. 2 daripadanya disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, sementara seorang lagi disahkan meninggal dunia kemudian. Individu yang terima kesan sampingan serius selepas disuntik vaksin COVID-19 boleh menerima bantuan khas kewangan yang ditawarkan kerajaan. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Kesihatan Dr. Arham Baba pada hari ini. Pertama, ringgit Malaysia RM50,000 jika berlaku kesan sampingan yang serius kepada penerima vaksin COVID-19 yang memerlukan rawatan berpanjangan di hospital. Kedua, ringgit Malaysia RM500,000 jika berlaku hilang upaya kekal atau kematian disebabkan vaksin COVID-19. Bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 itu terbuka kepada rakyat Malaysia dan juga warga asing. Dr. Adam Baba berkata kerajaan memperuntukkan RM10 juta untuk bantuan khas berkenaan. Keputusan untuk menggugurkan kes ahli politik tertentu adalah dibuat Jabatan Peguam Negara. Perkara itu dimaklumkan Ketua Pesuruhanjaya SPRM Azam Baki kepada Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim dalam pertemuan mereka pada hari ini. Dia kata sekadar yang mampu SPRM itu menjalankan tugas secara tulus, bebas, kami kebukakan kepada Peguam Negara. Jadi sebagai Peguam Negara dulu dan sekarang mesti jawab. Azam memaklumkan perkara itu ketika Anwar membangkitkan insiden beberapa ahli parlimen yang terlepas dari pendakwaan termasuk semasa era Pakatan Harapan. Anwar berkata demikian di luar ibu pejabat SPRM di Putrajaya hari ini setelah menemui Azam selama kira-kira 1 jam. Buang perkataan keling dan mohon maaf kepada masyarakat India. Itu tuntutan Ketua Menteri Pulau Pinang kedua P. Ramasamy kepada Dewan Bahasa dan Pustaka atas penggunaan perkataan keling.
Ramasamy merujuk penggunaan perkataan itu dalam definisi perkataan Tambi di Kamus Dewan Versi dalam talian. Menurut Kamus Dewan itu, perkataan Tambi didefinisikan sebagai panggilan untuk orang Keling yang lebih muda. Adun Perai itu menyifatkan tidak wajar untuk DBP menghubungkan kedua-dua perkataan itu. Ini memandangkan perkataan itu tidak wujud dalam kosa kata Tamil dan ia menyinggung perasaan orang India. Sementara itu, Ketua Pengarah DBP, Abang Salihuddin Abang Syukran berkata, perkataan Keling yang digunakan akan digantikan dengan perkataan orang India. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh, sila duduk di rumah. Salam hormat dan jumpa lagi.